peruntukan RM1 bilion lahirkan generasi baharu usahawan Bumi Putra. Skim perumahan madani bakal diwujudkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dana RM1 bilion diperuntuk bagi melahirkan generasi baharu usahawan Bumi Putra dalam bidang pertumbuhan tinggi. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dana tersebut bakal dikendalikan oleh syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Sebab itu, saya mahu mempertanggungjawabkan melalui GLIC dan GLC ini satu dana besar khusus bagi pembinaan penzahiran generasi usahawan Bumi Putra. RM1 bilion diluluskan. Kita mesti mampu mencipta lebih banyak usahawan Bumi Putra. Berucap pada Majlis Penutupan Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 di Putrajaya. Tambah Datuk Seri Anwar, dana tersebut bertepatan dengan hasrat dan syur yang dihujahkan semasa kongres tersebut, iaitu mewujudkan sebuah dana pemacu transformasi Bumi Putra. 3 isbat atau penetapan turut digariskan Perdana Menteri bagi mendukung aspirasi yang diutarakan oleh semua lapisan masyarakat. Pelan jangka panjang pemerkasaan Bumi Putra itu adalah bagi tempoh 10 tahun akan datang bermula tahun ini. Isbat tersebut adalah memperkukuh pasak ekonomi negara, memperkukuh kerukunan tata kelola dan institusi serta menegakkan keadilan sosial. Memperkukuh pasak ekonomi negara. Sama ada daya saing, perskalaan, pemilikan ekuiti, bakat, meningkat pendapatan. Jadi dengan cara yang sedemikian, kita dapat tingkatkan taraf sosioekonomi kelandasan yang lebih baik. Di bawah isbat berkenaan, beliau berharap golongan Bumi Putra dapat meningkatkan taraf sosioekonomi kelandasan yang lebih baik dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Skim perumahan madani bakal diwujudkan bagi membangunkan 2,500 unit rumah mampu milik atas tanah Rizab Melayu dalam kadar segera. Jelas Perdana Menteri, skim tersebut bagi menjamin kesejahteraan kaum Melayu yang menetap di kawasan bandar. Ini termasuk pelaburan hartanah Berhad telah membangunkan umpamanya sebagai contoh Hospital Pakar KPJ itu di tanah Rizab Melayu di Sungai Penchala. Ini satu contoh yang baik dan kita akan teruskan segera dengan skim perumahan madani di tanah Rizab Melayu dengan sasaran membangunkan 2,500 unit mampu milik dalam kadar segera. Tambah beliau, kerajaan akan memastikan pemilikan sebanyak 200 ekar tanah kerajaan termasuk 50 ekar tanah di bandar Malaysia kekal dimiliki orang Melayu. Australia merupakan rakan dagangan ke-7 terbesar Malaysia. Ia hasil hubungan diplomatik yang lama terjalin sejak 60 tahun lalu. Lawatan sulung Perdana Menteri ke Australia cukup signifikan ke arah pengukuhan kerjasama kedua-dua negara merangkumi pelbagai sektor. Laporan Syamimi Saripan di Melbourne, Australia. Kedudukan strategik Australia di antara benua Amerika dan Asia menjadi petunjuk kepada penawaran akses pasaran yang cukup luas untuk diteroka. Malaysia merupakan rakan dagang ke-8 terbesar buat negara ini. Maka dengan adanya pengukuhan ekonomi, maka ia akan membantu menambahkan lagi perkembangan ekonomi antara Malaysia dan Australia.
Kepelbagaian ekonomi di Australia menarik Malaysia merebut peluang mewujudkan perkongsian strategik. Malah situasi politik stabil di Malaysia serta penawaran insentif kepada pelabur asing dilihat berupaya meningkatkan modal pelaburan semasa. As we know, the Australian government is investing substantially in research and development and to try to foster the innovation culture. As a result of that, the economy has become more competitive. Their products, especially the services sector, are able to compete in the global market. And Malaysia could learn a thing or two from them by having strategic partnerships with them, especially between the multinationals. Justru lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia amat penting bukan sahaja bagi mengimbangi perdagangan dua hala, malah melonjakkannya ke tahap lebih tinggi. Ini merangkumi pelbagai bidang termasuk pendidikan tinggi, sukan, keselamatan siber, teknologi kritikal serta sains dan teknologi. I believe that Datuk Seri Anwar Ibrahim has established himself as a leader who has a clear vision for Malaysia's growth in the middle term, and also in the long run. Through his visits and through his diplomatic relationship with most of the countries in the world, he has shown to be someone who is very determined to bring investments into Malaysia, especially from the high-tech industry. Kunjungan Perdana Menteri ke Australia pastinya akan membawa naratif baru kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dan kita sudah pasti, meskipun perkara ini akan mengambil masa, namun komitmen yang dizahirkan itu akan mencuri tumpuan dunia untuk sama-sama membantu memperkukuh dan mengembangkan ekonomi Malaysia. Syamimi Syarifan, Melbourne, RTM. Fasiliti hospital dilengkapi kemudahan rangkaian bersepadu 5G merupakan aspek baru yang boleh dimanfaatkan Malaysia untuk meningkatkan keupayaan rawatan. Jelas Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, pelbagai inovasi rawatan pesakit berpotensi untuk dibangunkan menerusi manfaat teknologi 5G. Memetik kejayaan pengaplikasian rangkaian 5G di Hospital Radium Norway, pelbagai inovasi dibangun yang bukan sahaja meningkatkan kecekapan rawatan, malah menambah baik pengalaman pembelajaran pengamal perubatan. The idea behind it is to bring the hospital to the patients, not necessarily to take patients to the hospital. And the idea of having two networks. One is the conventional IP-based network. The other is the 4G, 5G-based network. So there's a lot of thinking that went into this. And for me, I am very encouraged to see that this kind of 5G use case being implemented here, and I will definitely bring this back to the Ministry of Higher Education because of teaching hospitals. This the one that we visit. This is a teaching hospital, as well as Ministry of Health to see what we can do together. Beliau berkata demikian dalam rangka lawatan kerjanya ke Norway. 11 tahun sudah berlalu, tragedi berdarah di Fildas Sahabat Lahad Datu Sabah yang mengorbankan 10 perwira negara masih segar dalam ingatan. Bukan senang merawat trauma, namun penduduk tidak lagi takut untuk meneruskan aktiviti harian dengan kewujudan Eastern Sabah Security Command, ESCOM. Laporan Amran Raji. Dilancarkan pada 7 Mac 2013, ESCOM bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Kejayaan demi kejayaan yang dicapai memberi keyakinan kepada penduduk untuk berkunjung ke pantai timur Sabah.
Situasi ini bukan sahaja dirasakan oleh masyarakat S-Zone, malah seluruh rakyat Malaysia dan masyarakat luar negara. Buktinya, saban hari statistik kemasukan pelancong, tempatan dan asing ke pusat peranginan yang terdapat di pantai timur Sabah sentiasa menunjukkan peningkatan, iaitu melebihi 1,000 orang setiap hari. Selama 11 tahun, pelbagai usaha dilakukan demi kesejahteraan penduduk di S-Zone. Begitu juga dalam aspek keselamatan bagi memberikan imej seluruh kawasan berkenaan adalah selamat. Kalau kita tengok dari segi kadar jenayah rentas sempadan yang direkodkan di S-Zone ini semakin menurun. Ini disebabkan oleh pengoperasian yang begitu kerap yang dikoordinasikan oleh Eskom bersama-sama dengan pasukan keselamatan yang lain, yaitu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, APMM serta agensi-agensi penguatkuasa yang berada di S-Zone ini begitu kukuh, begitu rapat. Jadi hasilnya kalau kita tengok memang statistik penurunan. Kejayaan yang dicapai Eskom cukup cemerlang. Sipar kes penculikan sejak Januari 2020. Malah kegiatan penyeludupan dan jenayah rentas sempadan juga berkurangan. Kalau kita tengok pada 26 Ogos 2023 seramai 32 orang peserta daripada berbagai-bagai negara, yaitu 12 buah kapal layar dari 10 buah negara dalam sel Passage Malaysia to the East, berjaya menambahkan pelayaran daripada Kota Kinabalu sehinggalah ke Tawau dan seterusnya ke perairan Indonesia. Dan mereka merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kerana begitu selamat. Kejayaan kembara jelajah Borneo, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama pemaisuri dan kerabat Baginda turut menggambarkan realiti sebenar bahawa wilayah S-Zone adalah selamat, aman dan damai. Ikuti siri 2, laporan khas Eskom 11 tahun esok. Amran Raji, RTM. Kegembiraan 3 sahabat yang mandi-manda di pantai Teluk Lipat Dungun bertukar tragedi apabila 2 daripada mereka maut akibat lemas. Muhammad Atif Fardugi Zainuddin 11 tahun dan Muhammad Danish Mikael Abdullah 9 tahun dilaporkan lemas kira-kira pukul 3 petang tadi. Seorang lagi rakan mereka, Ahmad Azril Farhan Mat Zin 11 tahun dilaporkan selamat. Usaha menyelamat dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat dibantu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Rela. Mangsa pertama ditemui pada pukul 4.55 petang, 150 meter dari lokasi kejadian, manakala mangsa kedua pada pukul 6.24 petang, 300 meter dari lokasi tersebut. Mayat mangsa diserahkan ke Hospital Dungun untuk dibedah siasat. Sejak Januari hingga kini, 7 kes kematian akibat lemas dicatatkan di negeri itu. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyediakan dana pembiayaan RM65 juta untuk disalurkan kepada 4,000 usahawan informal dan mikro di Selangor tahun ini. Dana tersebut bertujuan meningkatkan taraf ekonomi usahawan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ramanan Ramakrishnan berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaiknya. Selain penerima dana perlu lebih bertanggungjawab dengan melaksanakan pembayaran dalam masa yang ditetapkan. Beliau menjalankan perniagaan bateri. Saya juga ingin memaklumkan kepada semua yang telah mendapatkan bantuan daripada Tekun. Kalau kita boleh, kita kena bertanggungjawab, kita kena ambil peluang yang diberikan dan juga peluang itu kena diberikan kepada orang yang lain. Saya harap sebagai satu keluarga, kita dapat besar dan besarkan lagi inisiatif-inisiatif yang dapat bantu kepada rakyat. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Tekun kerana memberi peluang ini kepada saya, dan terima kasih juga kerana orang kata selalu menolong dan membantu usahawan-usahawan yang nak berniaga.
Saya berterima kasih pada Tekun kerana Dato' menolong saya 2 kali bagi pembiayaan saya pada 2013 dan 2017. Saya nak Tekun pergi lebih pada kaum India yang mungkin mereka nak lagi bimbingan lebih pada macam mana nak buat satu plan macam akaun yang betul-betul bank statement, bagi lebih pada bimbingan supaya lebih kaum India dapat pembiayaan daripada Tekun. Setakat Januari, 7.35 juta ringgit telah disalurkan kepada 225 usahawan Tekun. Menerusi Karnival Tekun Madani Negeri Selangor, seramai 10 orang usahawan mendapat pengiktirafan Tekun berdasar peningkatan prestasi perniagaan. Tekun turut menyampaikan sumbangan Back to School kepada anak-anak Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras. Karnival yang bermula 1 Mac hingga 3 Mac diadakan di Strand Mall, Kota Damansara.